Selamat pagi, Assalamualaikum rakyat Malaysia. Anda sedang menonton Suka Pagi di Suka TV. Yes, anda bersama saya Amir dan juga Aizat Ishak. Terima kasih kerana sudi menonton kami di saluran 116 MyTV. Ataupun kepada anda yang mungkin on the go nak keluar ni tapi still nak tengok kami, boleh download aplikasi MyTV mana-mana. Caranya mudah saja, anda pergi tengok dekat kaca TV anda tu, scan saja ataupun anda boleh download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Yes, betul. Dan hari ni special untuk penonton Suka Pagi. Kita ada banyak topik menarik yang kita nak kongsi. Kita juga nak cakap pasal sebuah festival dan juga pasal silap mata, magic, ilusi. Menarik kan Aizat? Sangat menarik. Tak sabarlah nak jumpa tetamu kita lepas ni. Saya nak tengok dia hilangkan awak. Betul tak, Mek? Okey, antara topik yang kita akan kongsikan kepada penonton semua adalah festival Nada Danau. Yes. Tim Suka Pagi juga menjemput, tidak lupa juga Shirley Idris dan juga Umar Uzair. Tak lupa juga kepada Fakrul Illusion. Yang Amir cakap magic tu. Okey, untuk topik silap mata. Kita nak tanya dia juga kan. Kita mungkin boleh belajar daripada Fakrul ni. Cara nak hilangkan orang. Ataupun kalau anda nak tahu apa yang berlaku, apa yang kami akan kongsikan, kenalah stay tune di Suka Pagi. Baiklah, kita tak nak buang masa lagi. Kita nak ke segmen pertama kita, iaitu Apa Cerita Hari Ini. Baik, kita mulakan dengan berita yang kurang senang, kurang yang menjadikan, yang berlaku di Kedah baru-baru ini, puting beliung badai Kok Diang. Baik, penduduk di kawasan Pida di Kok Diang dekat sini dikejutkan dengan kejadian pusaran angin sehingga merosakkan beberapa buah rumah di kawasan itu pada petang semalam. Pusaran angin dikatakan terbentuk di kawasan sawah padi sebelum membadai rumah penduduk. Memang saya tengok dekat video di social media, benda yang berlaku tu saya ingat berlaku dalam filem je. Tak sangka berlaku dekat real life. Yes, lagi-lagi di Malaysia. Betul. Kalau Amir ada tengok dokumentari ke apa ke, memang benda ni ada berlaku dekat negara-negara luar. Tapi ini untuk saya pertama kali saya dapat lihat begitu besar puting beliung tu, agak menakutkan juga. Yes, betul. Agak menakutkan untuk takut apa-apa jadilah. Kerosakan rumah tu dah tentu dah. Kan? Cara macam mana kita nak elakkan daripada berlaku apa-apa yang buruk lah. Sama juga, untuk cerita yang kedua ini, iaitu 11 rumah rosak akibat ribut di Gurun, Sungai Petani pula dilanda banjir kilat. Dah dekat-dekat dah tu. Gurun, sebanyak 11 rumah di 4 kampung dan 1 taman perumahan dalam Mukim Gurun di sini rosak dalam kejadian ribut pada petang tadi. Kejadian kira-kira pukul 5.30 petang itu melibatkan 6 rumah di Taman Gurun Jaya, 2 rumah di Kampung Sungai Rotan serta masing-masing sebuah di Kampung Sungai Badak, Kampung Batu 4 dan Kampung Lintun Batu 2. Kan? Yes, betul. Ini yang berlakulah dekat sana. Tapi untuk pengetahuan umum, dah ada PPS yang disediakan kat sana. So mangsa yang terjejas tu dah ditempatkan dekat sana. Ada beberapa keluarga ditempatkan di sana. 3 keluarga tak salah. 3 keluarga, 11 mangsa yang ditempatkan. Yes. Sementara sebab yelah nak tunggu isu ni selesai. Kita pun agak berduka cita kan. Kita harap ini menjadi pengajaran ataupun kita boleh ambil iktibar lah dengan apa yang berlaku. Kan? Ya, dan kami mendoakan semoga pihak berkuasa dapat membantu sebanyak mangsa yang boleh lah. Dan kita harap benda ini tak berlaku lagi sekali lah. Kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Ya. Kita boleh doa saja, tapi itulah benda jadi ke tak kita tak tahu. Itulah, nasib baik. Itu dia. Alright, berita seterusnya, berita yang viral juga baru-baru ini pasal daging. Daging. Ada pihak mohon maaf pamit daging katak sebelah ayam dan ikan. Itulah di media sosial pasal isu dia letak daging katak sebelah-sebelah. Ya, betul. Syarikat NSK Trade Siti Sendirian Berhad NSK
tampil memohon maaf secara terbuka selepas tular salah satu cawangannya didakwa menjual daging katak. Menerusi satu kenyataan, pihak NSK berkata mereka sedar ini adalah isu serius dan tindakan telah pun diambil serta-merta. Alhamdulillah mereka sedar, sebab apa kalau diorang tak sedar berlarutanlah isu ni. Berlarutan. Ramai Nasib orang baik marah orang ni. ambil tindakan awal dan memohon maaf lah. Saya ada juga pergi dekat pasaraya tersebut dan saya ada tengok juga dekat pintu masuk tu pun dia dah not allowed pork not allowed lah. Maksudnya makanan-makanan yang haram Yang bukan halal, yang bukan tak halal, yang tak Ah. halal. Dan saya rasa tak silap saya mereka pun ada tempatkan satu benda makanan satu Yang tak halal tu building, tempat khas lah. memang untuk khas kat kawasan-kawasan bawah ke. Ya, semoga ini jadi pengajaran untuk pasaraya-pasaraya yang lain lah. Jangan suka-suka nak campur daging ayam, ikan Dia kena dengan research yang bukan-bukan. Research betul-betul. Okey, baik. Okey, ini berkenaan dengan konflik antara Palestin dan juga Israel. Kalau Amir sedia maklum juga, kalau kita sendiri maklum, kita tengok dekat di Media social sosial. media, kita tengok banyak juga video-video yang melibatkan antara dua buah negara ini, pertempuran darat Hamas Zionis kian sengit. Betul. Okey, apa yang Bandar Gaza sayap tentera Hamas mendedahkan bahawa pasukan pejuangnya sedang bertempur secara sengit dengan askar Israel di Gaza. Pengumuman terbaru itu dilakukan ketika rejim Zionis mengerahkan lebih banyak tentera daratnya ke seluruh wilayah Palestin. Makin dahsyat je peperangan ni. Yes. Kita semua mengharapkan untuk berhenti supaya dapat jalan penyelesaian yang baik. Betul. Supaya nyawa tak banyak lagi dikorban. Sekarang ni ramai nyawa dah terkorban, infrastruktur hancur dan kami itulah kita kat sini tak boleh nak buat apa sangat, cuma berdoa dan mungkin boleh bagi sedekah. Setakat mana yang kita faham, tapi kami mengharaplah konflik ni akan berakhir secepat mungkin lah. Sedikit pengetahuan tentera Israel pun hari ini mengumumkan meningkatkan bilangan anggota yang bertempur di semenanjung Gaza ketika itulah. Itulah dah makin dahsyat lah itulah. Kita harapkan apa yang kita boleh buat dekat Malaysia ni, rakyat Malaysia, apa yang kita boleh buat hanyalah doa dan kongsikan video-video maksudnya bagi orang tahu kekejaman yang dilakukan oleh pihak Israel. Yep. Yes. Alright, itu sahaja berita untuk hari ini. Kami akan berhenti rehat seketika dahulu. Tapi sebelum itu, kita ada sesuatu yang nak dikongsi di dalam Suka Pagi Kongsi. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan hempedu bumi dari Herbs Garden. Kegunaan gaya hidup sihat dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Ada jejariku menjadi pohon-pohonan kecil. Ada tanganku menjadi dahan-dahan peneguh arah. Ada kakiku menjadi jambatan merentangi kali. Ada telingaku menjadi rumpun bambu nan rindang. Ada mataku menjadi penyinar pagi nan lembut. Ada leherku berputar pada debar burung pucung. Ada jantungku berdegup disentuh namamu. Ada rohku terumpam bak pualam di pialamu. Ada akuku
dalam akumu ada akuku. Di dalam akumu ada akuku. Di dalam akumu. Itu dia. Tepuk sikit. Tepuk. Okey, itu adalah persembahan sajak yang cukup menarik sebagai pembuka segmen kita yang seterusnya ni, Meh. Betul, dan kepada anda semua terima kasih kerana masih menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Baik. Shirley boleh minta lepas sikit, jangan malu-malu, kita nak berborak sikit. Boleh. Kami nak tanya sikit lah Shirley pasal persembahan sajak tadi. Okey, boleh ceritakan kepada penonton kami sajak tu tentang apa sebenarnya? Sajak itu adalah sebuah sajak sufi daripada karya sastrawan negara kita, Arwahyarham Datuk Kemala. So sajak ini lebih kepada tentang penceritaan kepada tentang alam, tentang keagungan Tuhan. So tentang apa yang kita perlu sayangi tentang alam. Sayang ni tentang alam. Baik. Mungkin Shirley kat tengah sikit sebab penonton semua nak tengok Shirley ni. Betul. Baik. Okey. Yes, itu okey Shirley, nak tahu juga berapa lama Shirley ambil masa untuk buat persembahan sajak ni? Praktis dan sebagainya kan. Okey, baik. Saya telah berkecimpung dalam dunia kesusastraan tanah air ini lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Wow. Saya lama telah juga. ya betul. Saya telah macam bagi saya untuk kita saya perlukan satu kelainan untuk kita mempersembahkan sajak kita. Biasanya kalau sajak tu kita apresiasikan dalam bentuk baca saja, tapi saya perlukan satu pembaharuan dengan mengapresiasikan dalam bentuk tari. Oh, tu yang ada tarian permulaannya tu. Ya, betul. Sepatutnya saya persembahkan kena ada sunting, ada sunting Minangkabau tu. Okey. Itu panggil sunting. Pakaian tradisi yang apa tu, penuh, kostum penuh. Selalunya saya persembahkan begitulah. Kenapa tak bawa kostum penuh? Saya baru balik daripada gunung. Faham. Gunung? Saya baru turun daripada gunung. Mendaki ke ni? Mendaki Gunung Bromo semalam. Wow. Okey. Wow, ada masa cukup rehat ke? Tak cukup rehat. Wow. Ini yang kita. Tapi persembahan still bagus. Still bagus. Okey, kita nak cakap pasal festival Nada Danau yang bakal berlangsung pada 3 dan 4. Betul. Okey, Shirley merupakan salah seorang aktivis seni yang menyertai festival ini lah. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang pelibatan Shirley pada hari festival tu. Mungkin ada sesuatu yang menarik yang kita boleh tonton ataupun mungkin mereka-mereka yang ingin datang. Festival Nada Danau ni sebab dia lebih kepada alam, kita akan bawa satu pembaharuan yang orang kata sedikit wow dengan membawa menorah ke Royal Belum. Biasa menorah tu kita di Kelantan kan, tapi kita mahu bawa menorah itu ke Royal Belum. Saya dengan persembahan dengan Datuk Lim Switin. Idea ni idea Shirley sendiri? Itu idea Datuk. Idea Datuk. Okey, baik. Kepada penonton nak tahu lebih lanjut pasal festival Nada Danau ni, kena stay tune. Kita nak berhenti rehat seketika. Lepas ni kita akan bersama Shirley dan juga seorang lagi tetamu. Tak tahu siapa, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Suka sangat. Yeah. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Aizat Nisa dan juga Amer Rahim di Suka Pagi. Yes, terima kasih kerana masih menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Baik Aizat, kita tak nak buang masa lagi. Kita tak nak buang masa. Kita nak ke segmen seterusnya. Knock knock, siapa tu? Hai, saya Shirley Idris. Hai, saya Umar Uzair, penyanyi penyair. Selamat pagi. Ya Allah, selamat datang. Mungkin kita boleh
kita ucapkan selamat datang sekali lagi. Terima Terima kasih. kasih, terima Tadi kasih. kita dah bersama dengan Shelly, kita dah tanya beberapa soalan kan. Umar Idris ni saya nak tanya Dah pun pernah segan. masuk suku tiul, sekarang masuk suku pagi, memang terhangat di pasaran sekarang. Dia bukan saja cakap apa seorang penyair juga, dia penyanyi juga. Dia yang uniknya Umar Uzair ni daripada syair dia dijadikan lagu. Yang menarik. Itu. Okey, mungkin Umar boleh cerita sikit perkembangan Umar sekarang. Penonton nak tahu apa Umar buat sekarang kan. Bolehlah sikit-sikit. Yang terbaru ni saya orang kata menjadi pengarah untuk festival puisi ni lah kan. Selain daripada saya pun baru keluarkan buku saya yang kelima, kumpulan anekdot yang kelima, dan insya-Allah saya dalam perancangan untuk menghasilkan lagu-lagu puisi baru pada tahun hadapan. Saya masih tengah cari komposer-komposer yang bersesuaian lah. So tak ada jumpa yang sesuai lagi ya? Setakat ni belum jumpa. Sebab saya rancang nak bekerjasama dengan Datuk M. Nasir, Abang Ajai. Yes, Jadi nak mendapatkan komitmen diorang tu agak ambil masa sikit kan. Jadi saya tunggulah. Umar berapa ada tak Umar nampak dekat dalam industri nyanyian ni yang macam type dia macam type Umar sikit. Maksudnya penyanyi lah. Penyanyi yang penyair. Ada beberapa, cuma mungkin kesesuaian untuk kita bekerjasama lah kan. Contohnya macam baru ni saya berduet dengan Aina Abdul kan. Jadi kita tengah mencari chemistry sama ada kita boleh berduet dalam satu lagu kan. Kemudian lagu-lagu macam Wani Hasrita yang bersesuaian dengan vokal saya lah. Kan, jadi kita tengah mencari kesesuaian tu. Baik. Okey, untuk pengetahuan umum pasal Umar ni kan, pada yang tak tahu, Umar pernah menerima watika sebagai penyair muda ASEAN 2015 di Yogyakarta mewakili Malaysia di pelbagai seni festival. Memang bukan calang-calang orang lah. So tengok orangnya biasa je. Yes. Dan macam Umar cakap, Umar adalah pengurus projek festival Nada Danau. So boleh kongsikan kepada penonton apa itu festival Nada Danau sebenarnya? Okey, Nada Danau ni satu festival sebenarnya inti tu yang utama tu adalah festival puisi dan sastra. Tapi dalam masa sama kita kaitkan dengan alam semula jadi sebab kita pun buat di tengah-tengah gunung tengah-tengah gunung di latari tasik-tasik kan. Jadi dia danau yang menghijau Jadi orang kata festival ni kita nak mendekatkan masyarakat terhadap puisi dan sastra. Dalam masa yang sama kita mengenali tentang alam semula jadi kita punya hutan kita, binatang-binatang, haiwan-haiwan kita kan. Jadi kita nak memperkenalkan orang kata serampang dua mata lah. Kita kenalkan dua bidang ni kepada masyarakat. Jadi kita buat dalam satu festival yang ada pelbagai pengisian lah, termasuklah konsep puisi dan juga pameran-pameran. Shelly, okey. Tadi ada sebut pasal gunung-gunung. Saya tahu tadi Shelly baru kongsikan dia baru balik daripada Gunung Bromo. Gunung Bromo. Okey, mungkin Shelly sendiri mungkin boleh kongsikan, mungkin ada pandangan tentang nada danau ni pada Shelly ni seperti apa? Bagi saya, selalu kita membawa puisi dan juga kebudayaan kita ke bandar-bandar besar. Jadi sekaranglah masanya untuk kita membawa puisi dan juga kesusastraan itu sendiri ke danau yang jauh daripada pembangunan negara. Maksudnya kita perlu lebih cintakan alam. Cintakan alam sebab alam sekarang ni dah banyak berlaku kemusnahan. Betul. Kan? Jadi kita harus macam kita back to nature lah, kita cakap itu kan, kita back to nature. Jadi sesuailah dengan apa yang Umar Uzair sedang lakukan dan sedang laksanakan, maknanya kita kembali kepada alam. Okey, Umar. Kenapa nama dia Danau? Nada Danau. Danau, ya betul. Sebenarnya kalau nak cerita sebenarnya usaha ni disarankan oleh Timbalan Menteri Pelancongan YB Tuan Khairul Firdaus. Beliau yang meminta saya untuk mengusahakan sesuatu di Royal Belum tu lah. Jadi bila kita amati apa yang ada di Royal Belum tu jadi dia ada tasik, lembah-lembah itu dinamakan danau. Gunung-gunung Jadi itu danau. Nada tu adalah nada bunyi-bunyian bunyi burung, mergastua, puisi-puisi, tarian, muzik dan sebagainya itu dipanggil nada. Jadi saya gabungkan menjadi nada danau. Itu bunyi-bunyian yang datang, yang wujud daripada alam semula jadi yang ada. Menarik. Itulah maksud nada danau tu. Okey, itu maksud nada danau. Nak tahu juga matlamat utama, objektif utama festival ni apa sebenarnya?
Ya, yang utamanya tentulah kita nak mendekatkan puisi dan sastra itu sendiri kepada masyarakat. Kerana saya percaya ramai lagi yang belum dapat mengenali apa itu syair, sajak, gurinda, menora dan sebagainya. Jadi melalui acara ini kita dapat mendekatkan masyarakat melalui persembahan-persembahan artis-artis kita yang terkenal. Dan juga masa yang sama saya nak memperkenalkan pengetahuan berkenaan WWF tentang haiwan-haiwan kita yang terancam, terutamanya harimau yang ada di Royal Bloom sendiri. Dan juga Royal Bloom pun terkenal dengan enggang. Enggang di sana tu lebih banyak daripada di Sarawak. Jadi itu maklumat itu tidak diketahui umum. Termasuklah dengan usia di Royal Bloom itu sendiri berusia 130 juta tahun. Yang lebih tua daripada Amazon. Jadi pengetahuan ini kurang didedahkan. Jadi melalui festival ini kita harap lebih banyak masyarakat di dalam negara dan juga di luar negara dapat mengenali apa yang Malaysia dapat tawarkan sempena dengan Tahun Melawat Perak 2024 dan Tahun Melawat Malaysia 2025. Itulah. Wow, itu dah plan ahead ni. Itulah plannya tu. Maknanya orang-orang yang berada di Kuala Lumpur boleh datang. Yes, kalau nak merasai apa yang cakap apa dalam untuk festival nada danau kelainannya lah. Kelainan dia. Biasanya kita dapat show-show ni di bandar kan. Jadi ni kita bawa di gunung-gunung. Jadi satu perasaan yang berbeza. Okey, so saya nak tahu juga bila festival ni diadakan kan. Pada pendapat Umar dan juga Sherlila, macam mana aktiviti seperti yang akan diadakan di festival ini akan menarik minat anak muda untuk mempelajari dan menghargai seni kita, khazanah kita, budaya kita dan sebagainya? Apa cabarannya kalau nak menarik minat anak muda? Sebab especially now anak muda kan dia tak berapa macam you cakap, tak berapa kena puisi saja dan sebagainya. So macam mana tu? Sebenarnya benda ni dah terbukti dalam banyak program kita sebelum ni melalui tarikan kata selebriti ni lah kan. Kadang-kadang mereka nak tengok contohnya Bel kan. Mereka datang nak tengok Bel melawak tapi Bel tak melawak nanti di sana. Kita ada satu persembahan yang istimewa daripada Bel. Jadi sisi-sisi lain itu yang akan dipersembahkan kepada masyarakat. Secara langsung mereka pun yang peminat-peminat kecil ataupun yang muda-muda dapat hadir dan orang kata mengenalilah benda-benda macam ni kan. Macam sebelum ni pun kita bawa Aina Abdul, Datuk Siti jadi mereka secara langsung hadir dan mengenali. Jadi itu antara orang kata usaha saya lah untuk menarik anak-anak muda ni. Macam Sherry pula kan. Bagi saya macam saya lebih memperkenalkan puisi itu dalam bentuk tari. Kan biasa kan kalau kita membaca puisi kebanyakan di Kalamator kebangsaan yang baca puisi mereka hanya mengekspresiasi puisi itu dengan cara mereka yang tersendiri. Tapi bagi saya perlukan satu kelainan untuk kita memartabatkan puisi itu lebih tinggi lagi. Sebab kita boleh mempelbagaikan pembacaan puisi itu dalam bentuk tari, dalam bentuk monolog, teater, dekon. So bagi saya sendiri saya lebih selesa dengan puisi tari. Puisi tari ini saya telah bawa persembahan ini merata dunia. Terutamanya buat persembahan di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan saya juga telah memenangi persembahan terbaik dalam 14 buah negara dunia. Dalam mempersembahkan puisi tari itu sendiri di Festival Literasi Minangkabau. Di Padang. Wow. Okey, mungkin Shirley ada tak maksudnya ajak followers Shirley ni untuk datang ke festival untuk lihat mungkin ada sesuatu yang baru. Ada tak? Ada. Ramai peminat. Makin ramai lah Yang muda-muda banyak. Okey, mungkin Shirley dengan Umar boleh kongsikan tentang festival ini, dekat mana, bila, bagi semua detail. Ada Instagram ke? Ya, festival ini akan berlangsung selama 2 hari pada 3 dan 4 November. Bermula 10 pagi sehingga 7.30 petang. Jadi festival ni ada pelbagai pengisian termasuk pameran-pameran WWF, Taman Negeri Perak. Macam-macam lah. Kemudian ada di kemuncaknya adalah konsert puisi nada danau itulah. Pada 3 dan 4 di Hentian Aman Jaya Royal Bloom di Greek
Perak. Di Great Perak. Dan boleh beritahu mereka antara artis-artis yang akan datang? Ya, antara artis yang terkenal tentulah Dayang Nur Faizah, Ernie Zakri, Bel Ngasri, Datuk Dr. Lim Suitin, Lin Hasina, deklamator kita, Shirley. Dan yang istimewa juga ada penari, ada kumpulan orang asli Bah Bola di sana. Selain saya sendiri akan menyampaikan lagu-lagu. Wow. Okey. Yes, itu yang menarik. Terima kasih Shirley, terima kasih Umar kerana Terima sudah kasih datang banyak. kongsi tentang festival ini. Kepada anda nak pergi tengok festival, make sure pergi Royal Balloon Perak. Detail semua boleh search dekat social media mereka. Baik, kepada penonton Suka Pagi, jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Stay tune bersama kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Suka sangat. Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama saya Amir dan juga Aizat Ishak. Terima kasih kerana masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Oh, banyak topik menarik kita dah borak tadi kan. Pasal sajak, Jap. festival. Asal? Saya pukau awak. Saya kat mana ni? Saya kat mana ni? Baik, itulah dia. Kita baru bagi teaser sikit je. Betul. Amir terpukau, mesti producer pun terpukau. Apa dia orang buat ni? Jom kita ke segmen seterusnya. Knock knock, siapa tu? Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Fakhrul Ramadan atau lebih dikenali sebagai Fakhrul Illusions. Yeah, Fakhrul Illusion. ini dia. Magic, kita datangkan Fakhrul kat sini. Wow. Kejap kamera turun. Pap. Asap je tak ada lagi. Yes. Baik, selamat datang Fakhrul. Saya panggil Fakhrul. Boleh? Fakhrul boleh. Illusion. Illusions biasanya Itu gelaran stage kan? gelaran. Okey. Mungkin hari ini di Suka Pagi kita bawakan istimewa. Sebelum ni pun kita ada bawakan, tapi hari ini istimewa sebab berbaju biru. Ini nampak lebih atraktif. Okay. Kita menjemput ahli silap mata yang bakal memukau mata penonton kat luar sana. Tak lain tak bukan, itu Fakhrul the Magician ataupun Fakhrul Illusion. Yeah. Kabarnya kita kabar. Khabar, apa khabar? Sihat? Okey, macam mana maksudnya sekarang ni sibuk buat apa dengan musician ke? Alhamdulillah saya sihat walafiat. Okay, so sekali terima kasihlah Suka TV kerana sudi menjemput saya. Tak apa. So apa yang sekarang ni memang busy hujung-hujung tahun, memang busy dengan event lah. Ada setiap minggu alhamdulillah ada show, ada jemputan persembahan. Memang orang sekarang minat silap mata, tapi maksudnya orang minat nak tengok silap mata depan-depan. Ya, memang ada orang kata ada permintaan. Permintaan. Ada permintaan. Tapi mana lagi best? Tengok dalam TV atau tengok depan-depan? Saya tak Maksudnya tengok magic tengok dalam TV lagi best ke tengok depan-depan lagi best? tengok. Okey, kalau nak ikutkan kalau soalan tu kepada saya kan. Okey. So biasanya kalau bagaimana saya boleh berkecimpung dalam bidang magic, first kali saya tengok magic dekat TV lah. Ya. So saya tengok dekat TV macam mana magician tu boleh buat kan. So daripada situlah saya nak belajar magic. Okay. Tapi of course kalau Amin Aizat betul tanya, kalau tanya of course lebih menarik tengok magic berdepan. Yeah. So, kita boleh rasa live audience, live magic tu kan. So kejap lagi kita akan tengoklah magic. Kejap lagi tak sabar. Maknanya anda Belum tak hilangkan tak dia. tukar channel lah. Kau nak hilangkan aku pula. Okey, mungkin Fakhrul boleh cerita kepada penonton perjalanan Fakhrul sebagai seorang ahli silap mata. Dengan cerita dah 10 tahun ya berkecimpung ataupun lebih. Okay, saya sudah mula berkecimpung dalam industri seni silap mata, start minat tahun 2007 lah. Okey. Which is 16 tahun yang lepas. Saya budak lagi. Macam saya cakap tadi tengok Berapa TV. umur budak masa tu? Masa tu saya 12 tahun. Wow. Ui, okey, sambung. Darjah 6. Mesti nak kira kan? Nak kira. Okay, so lepas tu minat. And then kali pertama saya buat persembahan di atas pentas di halayak ramai. Tingkatan 3. Tingkatan 3 Tingkatan buat 3. persembahan Di hadapan magic. orang ramai semasa hari guru di sekolah. Wow. Memang passion lah. Okey, lepas tu? So lepas tu daripada itu yang first time kan, kali pertama buat magic depan orang ramai, menggigil, checking, nasib baik Itu control. Jadilah masa first performance tu jadilah ke? Alhamdulillah menjadi, semua terhibur. And memang semua cikgu-cikgu, kawan-kawan semua terhibur. And daripada situlah saya rasa macam wow, seronok kan buat magic ni buat orang ramai. Okey, bila dah kejadian dekat sekolah tu, ada tak cikgu masa cikgu tanya, okey, anak-anak murid, boleh bagi tahu apakah cita-cita anda? Adakah Fakhrul ada cakap saya nak jadi ahli silap mata? Saya tak terfikir pun. Ya. Saya tak terfikir pun saya Awal-awal akan jadi memang full time magician sekarang. Serius? Ya, saya tak terfikir pun. Saya baru terfikir
past 10 years lah sebab saya baru profesional dalam bidang ni 8 tahun yang lepas. Saya daripada Pontian Johor. Saya dari Pontian Johor. So bila dekat sana tak ada community magician. Bila saya sambung belajar di Kuala Lumpur, kita jumpa community magician and otak-otak beritahu magician ni boleh jadi semua pendapatan. Faham. So bila kita dah habis belajar and baru kita ada dapat panggilan, ada jemputan persembahan, daripada situ nampak oh wow, kerja silat mata ni orang kata Boleh. ada demand lah. Okey. So mungkin penonton nak tahu juga, saya pun nak tahu Fakrul bila first belajar silat mata ni, belajar dari mana? Dari YouTube ke ataupun ada masuk kelas ke? Kalau budak-budak dulu mana dia? Betul. 2007 dulu YouTube tak ada. Baru YouTube Baru 2007 2008 masa tu kan. Siapa yang Saya macam mana saya belajar? Macam mana saya belajar? Masa tu abang saya beritahu cuba pergi library pinjam buku. Ayah saya pun cakap lah. Pinjam buku. Pinjam buku, pergi perpustakaan. Cari buku magic. Belajar daripada buku magic. And of course masa tu buku English lah. So saya ada jumpa like a few buku magic, sleight of hand, card trick, point trick, bahasa English. Saya pinjam daripada perpustakaan tu, saya baca, saya study daripada situ. So start YouTube dah ada masa tu, so slow kita dah dekat Malaysia ni kita dah terdedah dengan social media. So belajar slow daripada YouTube. Basically kita belajar sendirilah. Oh, okey. Saya nak tanya, magic trick pertama yang Fakrul buat? Apa dia? Magic trick pertama sebab dulu zaman sekolah ada macam carnival kita. Macam mana bentuk dia? Dia ada satu buku yang berharga RM2 lebih atau RM5 lebih. Ada satu buku silat mata basic lah. Dalam tu ada yang magic coin, magic tali yang simple-simple lah. Dah ada dulu Masa dulu mungkin zaman saya sekolah dulu ada. Ada buku yang hitam putih punya versi lah. Tapi kalau nak kata yang card trick punya professional magic, card trick lah. First magic saya tukarkan kad tu, tukar demo sikit. Boleh 10 seconds. Okey, 10 second boleh. Sikit je. Ini sebab nak tahu kan magic apa saya saya belajar kan. Okey, ambil satu kad. Okey, so tunjuk dekat kamera, jangan tunjuk dekat saya. Jangan tunjuk kat saya. Jangan tunjuk dekat saya. Kamera, Tunjuk semua orang penonton di rumah. Okey. Kamera kira dapatlah Kamera kejap kamera. Okey. Okey. Okey, dah so letak kat atas. Oi. So kita letakkan dekat letak tengah-tengah macam tu. Okey. So selalu kita bagi orang shuffle. Tak apa. Kita buat macam tu. Okey. And ingat kat tadi kan, so penonton di rumah semua nampak kat tadi. Saya tak tahu kat apa. So, adakah kat ini? Bukan. So, saya akan minta penonton cuba bayangkan kat anda di tapak tangan saya. So kita gosok macam tu. 1, 2, 3. Bukan. Masih bukan? Bukan. Okey. Oi. Dia Salah tu 9. 9. Betul. Hebat. Betul. So inilah kad yang dipilih. So ini magic yang pertama saya belajar lah dulu. Basically kad bertukar. Okey. Kita ada bayar lagi lepas ni. Kita itu baru sikit. Tolong. Kita tak nak anda semua tukar channel lepas ni. Fakrul akan buat full performance. Nak tahu apa kena stay tune lah, kena silat mata ni macam mana kena stay tune lah. Itulah, tapi kita nak continue borak lah. Boleh. Okay, nak tahu cabaran pula. Cabaran Fakrul selama menjadi ahli silat mata ni. Apa antara cabaran-cabaran yang Fakrul ada? Ke? Ada tak pernah buat magic tiba-tiba tersilap orang dah kantoi? Kantoi, saya dah tahu dah trik macam mana. Pernah tak jadi? Yang tu orang kata biasalah. Tapi antara cabaran-cabaran sebelum buat persembahan lagi, ada cabaran contoh kita dah jumpa ramai orang, ramai klien dia nak minta boleh tak Fakrul ikut tema macam ni, ikut tema macam follow safari ke, nak tema Barbie ke. Lepas tu boleh tak magic ikut tema. So itu antara cabaran kita sebagai magician lah. Kita dah selalu buat magic apa yang kita study. So bila klien minta buat benda yang dia orang nak, so cabaran untuk kita sendiri. Nak So kena fikir tu kan? Fikir. So sebab konsep magician pun sendiri orang kata impossible become possible. Kita boleh buat sesuatu yang mustahil kepada tak mustahil lah. Sebab magician kita petik jadi terus jadi. So saya akan cuba buat magic untuk puaskan permintaan klien. Boleh tuan. No problem. Kita terima. Ambil masa berapa lama tu kalau contohnya dapat satu? Selalu saya akan minta gap yang lama sikit lah untuk kita buat persiapan dalam seminggu ke. Biasanya nak booking pun kita ambil masa yang lama. Nak susun jadual semua tu kan. So antara cabaran lah. Kalau cabaran kepada kantoi tu, biasanya orang tak perasan yang kita kantoi. Sebab orang tak tahu apa yang kita buat. Bila kita buat magic, masuk tak apa kita cover benda lain. Tapi orang tak tahu pun benda tu tak jadi. So kena pandai cover lah Kita sebenarnya. kena pandai cover. Audience management tu kena power lah. Okey. Soalan menarik. Okey, mungkin ada ramai tertanya, apakah sains di sebalik magic trick ni? Adakah ia betul-betul magic ataupun ajaib ataupun hanyalah hilah semata-mata? Ada 3 benda kat situ. Betul. Tu back to basic, silat mata ni adalah seni. Seni? Kepantasan dan kecekapan tangan. Tak kisah magician tu Malaysia ke, international ke, David Copperfield ke, David Blaine ke, tak ada magician dalam dunia pakai hantu, pakai sihir, pakai jin, tak ada. Memang tak ada. Kepantasan. Kepantasan dan kecekapan tangan. Dia ada, kita boleh fikir 2 benda. Kepantasan dan kecekapan tangan.
kalau kita tengok ini bukan kepentasan ni. Maksudnya benda lain kita fikir yang kedua apa? Props ataupun gimmick. So maksudnya ada sesuatu dia props yang special atau gimmick yang special. So jangan fikir jin. Maknanya kita tak boleh luar kotak sangat lah. Luar kotak sangat. So kalau berbalik kepada gimmick atau props tadi, itu dah jatuh kepada sains lah. Sebab sains pun kita akan buat eksperimen juga kan. Yeah. Of course bukan kepantasan dan kecekapan tangan. Itu adalah ilmu sains. So poinnya juga. Ada juga kita guna magic daripada sudut sains. Menarik. So, mana kena belajar. Siapa yang nak belajar ahli Silat Mata memang kena betul belajar, kena tahu, kena pantas. Ada buat kelas ke ni? Ada. Saya baru je buat kelas 2 bulan lepas. Alhamdulillah ada permintaan. First time saya buat kelas ada permintaan. Okey, alright. Tadi Boleh belajar. mungkin boleh insya-Allah satu hari nanti kalau kita ada kelapangan. Okey, tadi Fakhrul mention David David Copperfield. Copperfield. Adakah David Copperfield tu your idol ataupun you ada idol-idol yang lain yang you follow, yang you nak aspire to be? Ya. Kalau kat Malaysia dululah. Kalau kat Malaysia. Tadi saya cakap saya tengok Magic dekat TV kan masa saya kecil kan. Magician Malaysia lah. Boleh saya sebut ke? Boleh. So, nama dia kalau awak tengah tengok Izzat Indra. Izzat Indra Dezid. So saya punya orang kata pencetus bagaimana saya boleh jadi magician. Dia yang buat magic tu kan. And of course David Copperfield satu dunia idolakan dia sebab dia the one and only greatest and richest magician in the world of all time. Wow. Saya tengok dia. Dan dia baru je announce 2 hari lepas, ini fakta dia baru announce 2 hari lepas, dia akan buat ilusi terbesar dalam hidup dia dan masih 30 tahun untuk kerjakan benda ni. Tahun depan, bulan 2, dia akan hilangkan bulan. Oh ya, saya ada nampak promo tu. Dia akan hilangkan bulan. Tapi dalam konsep seni persembahan silat mata lah. Kita tak boleh nak cakap dia hilangkan bulan gaib. Kalau dia hilangkan bulan yang betul-betul, macam mana kita nak hidup? Air laut, paras air laut semua akan berefek. Kan? Putaran siang dan malam. Tapi dia akan hilangkan dari segi konsep silat mata. Yang tu, tunggu dah lihat lah. Ya, tunggu dah lihat. Oi, dengar bunyi pun dah macam excited. Okey, baik. Okey, kita akan sambung. Yes, dan kalau anda nak tengok Fakhrul buat silat mata, kena stay tune bersama kami. Kita akan berhenti rehat seketika. Stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Yap, kembali lagi bersama dengan saya sampai tersasul-sasul. Maafkan saya. Kita masih lagi bersama dengan Fakhrul dan juga Amir. Yes, terima kasih kerana sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Baiklah, kita nak ke segmen seterusnya yang dinanti-nantikan. Yes. Kita orang pun tak sabar nak tengok Fakhrul perform dalam segmen Lanja Sikit. Alright, momen-momen yang dinantikan Fakhrul Illusions akan buat magic trick. Okey, boleh terangkan apa magic trick yang Fakhrul nak buat? Pertama, so tadi saya ada belanja magic pertama saya belajar. Kali ni saya akan belanja magic pertama saya buat persembahan di atas pentas masa saya di sekolah dulu. Umur berapa masa tu? Tanya Fakhrul, tanya. Bagaimana kita munculkan duit daripada kertas. So lepas ni nak minta duit, bagi saya kertas. Baik, kepada anda yang mungkin nak belajar ni, saya kata boleh contact Fakhrul. Fakhrul boleh share your social media, mungkin dia orang boleh contact. Boleh. Anda boleh pergi di Instagram, anda search Magician. Magician, saya top number 1 kat situ. Boleh, betul. Fakhrul Illusion atau nama saya Fakhrul Illusions. Okay, FAKHRUL_Illusions. TikTok saya pun sama, Facebook. So anda boleh tengok video-video magic saya di sana. Nak contact buat persembahan pun boleh. Alright, terima kasih Fakhrul. Terima kasih kepada penonton. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Mana kertas tu tadi? Memang dah tak ada dah. Dah bakar lah ini.